kita kena tengok daripada peristiwa tuan rumah, tengok daripada nilai persembahan atau nilai pengarah atau pelakon atau scenografi atau artistik. Biasanya yang paling besar pada saya, yang penting di atas pentas itu siapa dia. Kita nak menyalahkan manusia di atas pentas itu adalah pelakon. Pelakon dikaitkan dengan pengarahan. Kalau pelakon itu berdiri di atas pentas dengan gunakan lighting, tidak gunakan step, tapi 2 jam penonton tidak berdiri di atas kursi, kagum dengan lakonan itu, berdaya 2 jam. Pasti berdaya kan? Tapi kalau 1 jam dia berlakon, penonton sudah resah, apalagi juri keluar merokok, berdaya atau tidak? Tidak berdaya. Dari situ kita tengok kekuatan pelakon. Yang lain itu sebagai tambahan set artistik, audio dan lagu. Kecuali persembahan itu tidak ada pelakon, kosong. Jadi kalau kosong, siapa nak tengok? Setan. Pengarah ada, pelakon tak ada, setan. Jadi saya buat puisi tentang setan di atas pentas sambil menari-nari dengan bayang-bayang. Setan. Pada saya, di atas pentas adalah watak yang wujud di atas panggung itu, adalah aktor yang membawakan watak itu. Kalau aktor itu membawa 3 jam dengan energi yang bagus, itulah dia. Sedangkan pengarah hanya mengarah dia tanpa set, hanya lighting, tapi penonton matanya melotot, energi bagus dan bertepuk tangan. Hebat! Hebatlah. Takkan kamu tak mengaku dia hebat? Sedangkan yang tadi tak sampai 1 jam, lembek, tak bermaya, kesian. Oh, orang kata, kan yang lain-lain penting. Saya tanya, di atas pentas itu yang penting siapa? Pelakon, manusia. Kau nak bawa Shakespeare ke, karya Shakespeare ke, Molière ke, Samad Said ke, wujudnya siapa di atas panggung? Pelakon. Aktor. Oh tak apa, artistiknya bagus, berkilau-kilauan, pengarahnya hebat. Tapi kalau pengarah pelakon tak ada, siapa yang nak pelakon? Itu saya senang jelas. Kalau gitu kita buat persembahan tak ada pengarah. Persembahan dengan lighting, wujudnya siapa? Setan lagi. Itu. Jadi semua jelas. Bagaimana aktor? Maka itu saya baru ucapkan dengan Kristi. Kalau di Eropa 3 jam dia berlakon, energinya bagus. Rendra buat di panggung Madaraya, berdua dia dengan istrinya waktu itu, kan? Energi bagus. Bila energi bagus, kita tanya berapa lama dia berlatih? Berbulan-bulan. Kita nak menang petanding harus ada latihan. Latihan seorang aktor harus energinya, artikulasinya, tubuhnya, geraknya menari, bentuk tubuhnya, apresiasinya. Ini kalau tak bermain, lembek. Lepas tu pengadil tengok, mari kita merokok sekejap. Show jalan, pengadil hilang. Itu nak salahkan siapa? Pihak pengajar ke, atau aktor ke, atau persembahan atau pengarah? Jadi maksud Bung bahawa dalam penjurian pemakaran yang perlu dititik beratkan adalah aksi lakonan itu sendiri. Aksi lakonan dibantu dengan pengarahan, dibantu dengan yang lain-lain. Kecuali kita buat persembahan tidak ada aktor. Wujudnya manusia di atas pentas adalah seorang pelakon.
bising ke situ juga. Dibantu dengan musik. Dibantu teater itu adalah panggung yang meliputi berbagai bidang kesenian di atas panggung itu. Kalau kita buat satu persembahan sedih, penonton menangis satu panggung, berjaya atau tidak? Menangis satu panggung pasti berjaya dari segi lantunannya, dari segi musiknya, dengan bantuan yang lain. Macam saya tengok film Hindustan, nenek-nenek saya, makcik saya ketawa. Begitu juga kalau kita buat komedi, penonton suka komedi. Ini kita buat komedi, penonton tak ketawa, dia ketawa sendiri atau pentas. Itu namanya shock sendiri. Ya, maka latihan seorang aktor itu tidak mudah. Bila namanya pertandingan, persiapan pertandingan itu ya, dibantu dengan yang lain. Baru kita nampak wujudnya sosok tubuh di atas pentas. Apakah itu bentuk drama tari, apakah itu bentuk monodrama, apakah itu persembahan keseluruhan. Nah, jadi memang tidak semudah apa yang kita katakan tadi disebut tentang aktor yang tidak tahu tubuh. Kalau dia tak tahu tubuh, di kelas saja dia tak pentas. Sedangkan pengarah selalu bagi input kepada seorang pelakon apa yang dikendaki di dalam naskah itu. Baik. Saya faham dan mungkin kita akan berbicarakan tentang dari segi pembikinan dan juga penilaian itu sesuai dengan pembikinan. Mungkin saya nak balik pada saudara Aris berkaitan tentang dalam penjurian dan pemakaran naskah itu sendiri telah dipilih oleh pihak pengajuh ataupun telah ditemukan oleh pihak kumpulan kepada pengajuh untuk dinilai atau diterima sebagai naskah dalam pertandingan. Di tahap penjurian itu dan pemakaran itu ada juga timbul isu yang tentang pemahaman naskah, itu antara juri dan juga pemain. Maknanya kupasan naskah itu itulah pandangan daripada pihak yang bertanding, tapi jurinya mentafsir naskah itu dalam bentuk tafsirannya sendiri. Tetapi saya faham juri yang dipilih mereka yang telah mempunyai kemahiran dan juga kepakaran masing-masing. Tapi untuk sebagai timbal balas dua ni, bagaimana kita tidak menidakkan bahawa naskah itu kedua pihak ada satu pro and con. Mungkin saudara Arif mengalami suasana, mungkin pihak yang bertanding datang pada saudara, saya tanya mungkin Cik Arif tanya kenapa buat macam ni, tapi pahaman sebegitu. Saya rasa boleh kan, faham? Baik, okey, dari segi naskah juga kita bercerita pasal naskah yang dibawa untuk bertanding. Okey, baik. Dari segi penilaian seorang juri, apabila naskah yang dibawa itu peringkat awal pihak urusnya mungkin telah meletakkan tema sesuatu pertandingan. Jadi kepada kumpulan-kumpulan yang nak masuk kena ikut syarat berdasarkan tema naskah yang ditetapkan oleh pengajuh. Itu salah satu cara. Mungkin pengajuh menyediakan naskah-naskah, beberapa naskah, maknanya kumpulan-kumpulan ini memilih naskah-naskah yang telah disediakan oleh pengajuh. Yang kumpulan hanya memilih saja, maknanya pengajuh telah sediakan. Yang itu lebih baik kerana pertama nilai naskah itu telah dikenal pasti terlebih awal ataupun oleh pihak urusan dah dinilai untuk diletakkan dalam senarai pertandingan. Itu lebih baik. Kalau pengajuh hanya meletakkan tema saja untuk naskah dibuat, sama ada naskah yang baru yang belum diterbit dan sebagainya, isu akan timbul dari segi mutu naskah itu.
Saya menghadapi satu pengalaman apabila penganjur tidak meletakkan tema dalam satu pertandingan dan bebas untuk pertandingan teater. Jadi saya melihat pertama nilai naskah itu bagi saya ia tidak boleh dibawa dalam pertandingan, kerana pertama ia hanya untuk persembahan boleh, bukan dalam bentuk pertandingan. Kerana satu, dalam pertandingan penganjur dah letakkan syarat, waktu masanya, jumlah pelakonnya, mungkin kerana syarat-syarat itu tidak dipatuhi, jadi kumpulan ini terus ya mengangkat naskah itu. Jadi dekat situ ada timbul dari segi konflik yang akan dari segi naskah itulah. Jadi saya lebih suka pertama saringan awal oleh pihak penganjur ataupun penganjur menyediakan naskah supaya kumpulan ini tidak tersasar dengan yang melihat naskah itu, bagi kumpulan itu rasa ini bagus. Sedangkan kita sebagai juri, bukan satu juri saja, kumpulan juri itu pun bersepakat ini naskah ini sepatutnya tidak layak untuk dimasukkan dalam pertandingan, gitu. Tapi oleh kerana tidak disediakan, jadi saya melihat bila isu penilaian juri dalam pemahaman tafsiran ini, balik pada soalan itu, okey, kita melihat sebagai penjurian kena melihat juga dalam naskah yang diangkat sama ada dah disediakan ataupun dah diterbitkan dan sebagainya yang kerap dipentaskan. Jadi pihak juri lebih memahami. Cuma apabila naskah-naskah yang baru timbul dan diangkat dalam pertandingan, itu yang saudara-saudara masukkan dari segi pemahaman juri. Okey, saya menyentuh yang isu utama yang saya sebut tadi, yang dah dibuat pementasan dan kita tahu bila sebut saja naskah itu kita tahu dah cerita dia. Dari pihak juri juga menilai juga apabila naskah-naskah yang dah biasa dipentaskan tapi kumpulan ini bawa, kita melihat kreativiti pengarah pula, bagaimana dia mengangkat naskah itu dalam sudut pandangan dia. Kita tidak matikan kreativiti itu. Bukan dia membuat perbandingan daripada kumpulan-kumpulan yang dibuat. Kita menilai semasa. Ya. Balik pada Kristi punya statement tadi, kita menilai semasa dan kita tidak membunuh kreativiti pengarah untuk mengangkat naskah yang dah biasa. Baik. Satu kelainan, okey, dan kita tidak boleh menidakkannya. Baik. Jadi itu pemahaman pihak juri, kerana kreativiti pengarah itu perlu ada. Sebagai satu contoh yang lain, dalam segi adaptasi pula, penulis dah selesai kerjanya, buku dah terbit, pengarah mengangkat, buat adaptasi berdasarkan kreativiti dia. Jadi penulis tidak boleh menyalahkan pengarah. Dia melihat sudut pandangan untuk diterjemahkan, dipentas. Jadi penilaian penulis, saya menulis, maknanya kerja penulis sepatutnya dah selesai. Pengarah mengangkat, dipentas pula. Jadi penjurian pula menilai kreativiti yang diangkat oleh pengarah. Sepatutnya itu. Dan tidak boleh, penulis tidak boleh, dia tidak boleh, penulis tak cakap begitu. Maknanya menidakkan kreativiti itu tadi. Itu pandangan saya lah. Jadi dari soal tanggapan yang berbeza, pengarah membawa naskah dengan penilaian juri, saya rasa kesepakatan dalam penilaian juri itu harus mengkira kreativiti pengarah itu sendiri. Itu pandangan saya lah. Penilaian harus dibuat semasa persembahan, bukan daripada perbandingan naskah ini daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Okey, saya balik pada saya suka lebih kepada global secara total,
sebaik-baiknya dapat berbincang ataupun dapat dilatihkan dekat pengarahan daripada beberapa calon juri yang kita tidak tahu tapi yang pernah menilai dalam pihak macam saudara Tri pernah dipanggil untuk meletakkan apa yang patut dan apa yang tak patut dilakukan dalam sebuah pengarahan. Adakah itu dapat menyatukan satu penilaian atau penjurian pemakaian yang baik? Dalam apa-apa keadaan, jika ada perbincangan di antara pakar bidang tu dengan seorang yang belajar, seorang yang, dan tu memang baik. Dalam apa-apa keadaan, jika ada minda yang terbuka kepada pengalaman yang baru, pendidikan yang baru, pendapat yang baru, adakah dia datang daripada barat ataupun timur, mana-mana saja, I feel result yang akan terjadi akan lebih bermakna. Kerana ada lebih orang yang dapat appreciate result yang terjadi. Yang itu penting. Untuk aktor saya dalam satuan teater saya, Theatre 260, saya sentiasa mengingatkan mereka konsep ongoing education, ongoing training dari segi pelakon, segi pengarah, segi scenografer. Yang itu penting. Ongoing training. Bukan sahaja training yang tamat tahun 2000, tetapi training yang sekarang ni kamu memang masih minat dan kamu masih kejar informasi, pengetahuan yang baru dalam bidang semua ni. So yang tu penting. Yang tu penting. Masterclass, apa-apa peluang untuk dapat informasi yang baru tentang apa yang kamu buat. Kamu memang ada template. Tak ada apa-apa yang salah tentang template. Tetapi template kamu boleh dibaiki, boleh memperbetulkan. Kalau kamu memperbetulkan template itu, kamu boleh naik taraf kerja kamu. I think that is what we all should strive for. We should strive for something that improves, keeps improving. Dan itu yang penting ya. Tapi yang merisaukan bahawa dalam penilaian penjurian pemakan, template yang dibawa itu tidak mewakili dalam keadaan yang sebenar. Khususnya contoh kita ambil macam wangi dari saksi yang kalau dinilai dari pertandingan. Kalau saya atau siapa yang dinilai itu macam aksi silat itu macam konten sangat lah. Tak ada real dan tradisi tu. So menyebabkan benda-benda yang kecil itu menjatuhkan tahap keseluruhan persembah itu. Selalu itu yang menjadi timbul. Mungkin ada pendapat tambahan daripada. Pertama sekali khususnya kepada contoh wangi jadi saksi dari novel. Actually minggu ini adalah anniversary setahun untuk pertunjukannya tu. Bukan hari ini lah, tapi minggu depan. Pertama sekali sebagai pengarah lah. Saya minta maaf lah kerana saya tak tahu secara menyeluruh bidang silat semua tu. So sebagai pengarah, saya tak ada pengalaman my own personal experience tentang silat, tetapi no, saya faham. I mean, it is very important to understand the essence of all of that. Tetapi let's go back to what Bong kata tadi. Bong kata pelakon yang utama, kerja pelakon utama, niat pelakon bila dia cakap, bila dia berlakon di atas pentas tu penting. Dan boleh saya tambah satu lagi, saya memang setuju dengan apa yang Bung kata, tapi saya tambah audience engagement. Audience engagement. Adakah kamu memang minat dengan apa yang saya sedang cakap sekarang? Dan pelakon yang baik ada skill untuk mendapatkan a very high tahap audience engagement. Dan yang itu penting. Whether you are pelakon, whether you are penari, apa-apa je, kamu mesti
memahami cara untuk membentukkan suatu watak, suatu persembahan yang boleh dapat audience engagement yang tinggi. So, untuk saya, semasa latihan lah, khusus untuk menjadi saksi, dan memanglah ada pressure kerana, naskah itu adalah naskah yang memang popular, berat, terkenal. So, bila saya cakap dengan pelakon, yang pertama sekali saya kata, saya nak watak yang jujur. Saya nak watak yang benar, honest, truthful, and believable. Yang kamu boleh percayai. So, yang itu adalah matlamat yang saya bagi kepada pelakon. Saya faham, sila yang digunakan, memang kelihatan contempt, modern, tapi jika kamu, tuan moderator, jika kamu benarkan saya bagi pendapat, cara yang saya mementaskan pertunjukan itu memang juga modern lah, memang juga contemporary. Saya faham, bukan saya memusuhkan apa yang diperbuatkan. Timbul dalam sudut penjurian dan pemartahan. Faham. Keseluruhannya, saudara Chris dah mengangkat tu yang berat, yang mendalami dengan taksiran, yang berbicara dengan polis ni, maka timbul semua segala elemen. Tetapi kerana hal kecil ni, maka timbul penjurian, maka dia kata, kita nak ini stigma ini yang berlaku dalam pengendalian penjurian. Sebab kita ini manusia, bukan mesin dia objektif 1, 2, 3. Sebab tu saya lebih suka sebenarnya kadang-kadang tu penjurian ini perlu ada di pandangan juga daripada sudut orang-orang lain, bukan hanya kepakaran daripada hak lakonan scenografi. Mungkin seorang tukang teller ataupun tukang dia boleh menjadi juri, supporting juri sebagainya. Jadi itu yang saya kata khususnya yang dekatnya lah. Okay, thank you. Terima kasih Saudara Chris, dan saya nak kembali pada Bong lah. Sebab Bong ni lebih banyak, saya rasanya kalau dalam khususnya dia kalau tandingan ada je dia menjadi juri kan. Bukan je jadi juri, bukan je ni apa yang dia buat, apa masterpiece dia, apa dia punya karya yang bagus. Jadi dalam menegakkan dalam nas ataupun dalil tertentu dalam penjurian, selalunya Bong memilih daripada keseluruhan persembahan itu saja ke, atau secara totalnya daripada elemen yang kecil-kecil saja? Okay, sebagai juri, paling tidak kita kena tahu semuanya. Memang ada juri, ada yang tidak tahu, ada fokus pada aktor, ada fokus pada artistik, ada pengarahan. Tapi asasnya dia kena tahu. Misalnya, paling tidak saya kena membaca banyak. Caranya kata kita, dia tahu skrip ini pernah dipentaskan, saya membaca skrip ini. Tapi kalau juri tidak membaca, bagaimana dia harus menilai? Contohnya, jadi asas itu ada. Bila asas itu, apresiasi itu penting pada saya tadi. Apresiasi itu penting. Bila apresiasi itu penting, paling tidak asas itu ada. Dia tahu warna di atas panggung itu. Sebelum kita menitipkan berat kepada, saya kata aktor itu penting. Tapi aktor berkaitan dengan pengarahan atau sutradara itu. Apa pengarah yang nak dipilih, elemen-elemen? Ceritanya cukup dahsyat, tapi lagunya lagu tahun misalnya tak kena, dah tak kena dari segi pengarahan, dari segi pemilihan lagu. Jadi di sini nampaknya sutradara tidak buat kerja. Kalau dia dipanggil sutradara, dia harus buat kerja daripada penafsiran naskah dipegang sampailah kepada pemilihan aktor dan yang lain-lain.
termasuklah muzik, warna di atas pentas dan sebagainya. Dan dia harus duduk bersama, itu dipanggil teamwork, bersama director muzik, stage director, lampu dan sebagainya. Kerjasama itu. Jadi bila kita sebagai seorang juri melihat satu persatu sudut ini, baru kita boleh menilai. Saya pernah terjadi situasi antara dua kumpulan pada festival teater di Negeri Sembilan untuk pemilihan zon. Satu drama titik mula titik akhir, satu lagi dari Sarawak, tadi saya baru cerita. Ada 5 orang juri berdebat untuk memilih siapa yang harus dibawa ke kebangsaan, tapi dua-dua dibawa. Cuma perdebatan itu sampai berjam-jam kerana masalah juri itu mempertahankan hak masing-masing. Yang berlumpur dengan improvisasinya titik mula titik akhir, tetapi yang Sarawak daripada naskah dan teks. Dan saya bertanya, mana yang lebih penting, naskah dan teks ataupun titik mula titik akhir improvisasi itu? Kita lihat sudut daripada kerja seorang sutradara. Itu pada saya sebagai juri, saya melihat kerja dia. Dia bertungkus-tungkus 1 bulan atau 2 bulan menilai dari segi muzik dia. Dia bekerja dari segi pengarahan dia. Dia bekerja daripada stage dia. Pelakon bekerja dari segi lakonannya. Kita jangan tengok di atas pentas depan saja, tapi kerja belakangnya itu kita harus lihat berbulan-bulan. Nah, kerja belakangnya itu yang menghasilkan sebuah pementasan. Begitu juga kita tengok filem. Saya sering dengan student, saya tengok filem Empire of the Sun ataupun Gandhi. Bagaimana watak Gandhi itu, bagaimana proses dia menilai atau mencari watak dalam watak Gandhi. Proses itu kita lihat. Proses lagi dari segi kerja seorang director dan sebuah kumpulan. Dan kita harus akur kerja dia. Daripada satu kumpulan hanya buat improvisasi, lampunya berbagai-bagai, cantik, tapi kerjanya tidak sampai apa yang kita harapkan. Saya contohkan, satu buat Romeo dan Juliet misalnya, Shakespeare, ya. Satu lagi buat skrip yang hanya 1 jam ringan, bahasa pasar. Dari segi skrip, mana yang nak nilai? Mana yang berat pertimbangan dia? Dari segi hukum, siapa yang harus kita nilai? Juliet dan Caesar. Bukan senang dia nak buat penafsiran berbanding kepada satu skrip yang ringan. Nah, ini juga pakai itu seorang juri harus menilai, harus tengok dari satu sudut ke satu sudut. Banyak masalah, banyak perkara, dan baru pada juri-juri ini akan berbincang. Oke, you lihat dari sudut apa? Matanya lihat dari sudut apa? Saya dari sudut apa? Bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan, pertimbangan naskah, pertimbangan lakonan. Baru menghasilkan sesuatu yang aku kita bertanggungjawabkan. Tapi kalau ada yang begitu, nah, seorang juri harus peka kepada yang lain-lain, pada saya. Jadi bagusnya kalau juri itu punya pengalaman yang banyak, itu lebih bagus, dan peka dan tahu tentang sastra misalnya, sedikit sebanyak tahu apresiasi muzik. Itu saya katakan tadi, ya, muzik dangdut ke muzik apa ke, ya, dia tahu tentang ini bila tari, dia tahu siapa tokoh tari dan sebagainya. Jangan sekadar dia hanya 1, dia tak tambah 2, dia tambah 3. Jadi paling tidak juri yang tidak tahu boleh dibantu. Oke? Jadi pada saya, selain saya cakap tadi aktor itu berkaitan dengan sutradara. Sutradara itu yang memilih aktor. Kerja sutradara itu bagaimana kerja sutradara dengan artistik ataupun sineografi,
Scenografi bekerja dengan artistik muzik untuk mengadunkan sebuah persembahan, diletakkan di atas pentas, dinilai oleh para juri dan nilai oleh penonton. Kalau hebat, hebatlah. Kalau sekadar kemampuan hebat sekadar itu yang kita nilai. Kalau 10 kumpulan hanya nilainya begitu, begitulah yang terbaik dari situ. Dan balik kepada pihak pengajar nak yang macam mana? Pertandingan naskah-naskah luar misalnya, naskah-naskah Shakespeare, naskah-naskah Samad Said, semua naskah yang besar. Itu kita lihat sudut sebagaimana. Baru kita serahkan pada para juri. Jadi peserta yang ikut bertanding juga harus jelas, sebab ini bukan pertunjukan. Kalau pertunjukan, sebab pertandingan kembali pada itulah. Jadi kena jelas bahwa ini pertandingan. You kena buat yang sebagus mungkin. Jangan buat alah ikut pertandingan yang repit, yang penting dapat duit. Kan? Terima kasih saudara Bung menjelaskan dalam keadaan yang perlunya adalah latih tubuh itu diperlukan untuk mengangkat naskah ini. Okey, saya rasa daripada persoalan akhir ni, saya nak menyebut masing-masing ada, mungkin kita akan beri kemukakan satu setiap orang, setiap seorang, lepas tu kita akan buat rumusan. Okey, untuk dalam 10 minit terakhir ni untuk saudara Harizal, penjurian khusus pada penjurian, latar juri ni dalam pelbagai bidang genre dia, tapi juga saya nak sentuh dari segi pendidikan dia. Mungkin juri-juri yang academician atau akademik ini dia lebih khususkan pada bahan-bahan yang berkaitan dengan teori, metodologi yang tersirat. Kalau kita bercakap tentang psikoanalisis, kita akan berbicara tentang Sigmund Freud. Kalau kita cakap tentang pemahaman diri, kita akan pergi kepada teori Maslow. Dia meletakkan tahap naskah dan juga cara pemain lontarkan lakonan. Tapi kemungkinan ada juri-juri yang tidak punya latar ini, dia berada daripada sains, daripada kepekaan alam, pengalaman, dari imitasinya, ada peniruan itu sendiri. Jadi berlaku juga ketika pengadilan itu agak kontroversi ataupun pertimbangan dari segi pemahaman dalam memberi markah dalam penjurian. Mungkin saudara Aris ni untung sedikit, dia telah melalui 2 elemen perkara dari segi pengalaman dan juga dari segi dunia pendidikan. Boleh saudara Aris kupaskan dengan jelas? Baik, dari segi penilaian juri, latar belakang juri ataupun pendidikan, pencapaian akademik dan sebagainya, memang ada perbezaan akan berlaku. Juri yang punya latar belakang pendidikan ataupun seni persembahan yang melantarkan dirinya untuk menilai persembahan akan membantu. Tapi kena ingat, dalam proses pembangunan dalam proses lakon, pengalaman itu satu juga ilmu yang tidak boleh dinafikan dalam mematangkan seseorang. Kerana dalam penilaian juri, kalau pihak urus dia atau penganjur mengambil juri daripada juri yang berlatarkan pengalaman, bagi saya tiada isu ataupun tiada masalah, kerana proses kematangan itu dah ada dalam diri seorang juri dan untuk beliau menilai. Mungkin dari sudut penilaian itu berbeza kayu ukurnya. Dari segi akademik mungkin ada struktur yang lebih berstruktur, dinilai dalam bentuk berstruktur menggunakan kaedah-kaedah pembelajaran yang didapat. Tapi yang kita ambil daripada juri yang mematangkan diri dari segi lakon dalam pengalaman,
Komitmen itu sebenarnya ada dah ada dalam dirinya, cuma tidak bersentuh saja. Dan hujah-hujahnya ataupun dalam rumusan-rumusan yang ini kadang-kadang yang berpengalaman ini lebih baik. Itu kita tidak boleh nafikan. Walaupun dia tidak mendapat ilmu secara berstruktur. Saya melihat itu kerana ialah mungkin dalam penjurian yang mempunyai latar belakang akademik yang baik, dia menggunakan kaedah-kaedah yang telah dibuat ataupun yang dia dapat dalam pembelajarannya, konsep ataupun metode-metode yang digunakan dan sebagainya untuk pendekatan, penilaian dan sebagainya. Dari segi aspek yang tadi ada sebenarnya, tapi dia tidak berstruktur yang saya cakap tadi. Jadi hujah-hujahnya berdasarkan pengalaman-pengalaman itu yang kita tidak boleh nafikan. Kita tidak boleh nafikan kerana pengalaman itu yang kadang-kadang dalam akademik tak ada situasi begitu. Dan bagaimana dia mengupas ataupun menghujahkannya berdasarkan pengalaman itu. Kerana ini pengalaman sebenar saya bila duduk sekali dengan penjurian yang berlatarkan pengalamannya, kita pun bersetuju dengan pandangan begitu. Itu yang saya cakap tiada salahnya. Bukan kita nak petikaikan, tak ada isu timbul kerana kita tahu kematangannya berdasarkan pengalaman yang luas yang dilalui, yang itu lebih kuat untuk menyokong hujah-hujah dalam penjurian kalau kita latih dua individu yang berbeza latar belakang tadi. Saya tidak nampak ada perbezaan ataupun timbul isu untuk penjurian bila kerana pertama dari segi pihak Rusia telah menyediakan saya berbalik pada format dan sebagainya. Berlandaskan itu, maka juri-juri ini akan terarah ke itulah. Jadi isu soal latar belakang dan sebagainya saya nampak tidak ada isu. Kerana pihak pengajuk mesti mengenal pasti juri berdasarkan kemampuan masing-masing. Itu pengajuk mesti tahu untuk mengangkat seseorang individu untuk menilai sesuatu persembahan. Dah tahu latar belakang, dah tahu kekuatan, jadi itu yang pengajuk begitu yakin untuk mengangkat juri untuk menilai persembahan dalam dia punya pertandingan dan sebagainya. Jadi itu saja. Baik, itu kita akan pergi kesimpulan kesimpulan. Okey, untuk sebagai mewakili satu kumpulan masyarakat Tionghoa, saya melihat dari segi kerja-kerja mereka dalam, khususnya dalam segi kalau antara ini dalam pertandingan drama sekolah Cina, sekolah Cina yang mana saudara Aris pernah menjadi, macam mana dia orang boleh kalau dia faham tentang penjurian apa yang kehendak pengajuk, contoh di bimbing pengajuk penjurian, maka dia buat memang dia ikut daripada apa yang dikehendakkan. Sedangkan mereka bukanlah pemain teater yang hebat. So dari segi kerja-kerja saudara Chris dengan orang asing dan juga dalam kelompok masyarakat Tionghoa, macam mana mereka boleh pegang dan genggam menjadi sebagai panduan yang tepat dalam kerja-kerja mereka. Okey, tadi bila kamu betulkan ucapan kamu, ini adalah pendapat saya dalam bahasa Inggeris. Semua orang, everybody knows what good acting looks like. Tak perlu sesiapa pun yang perlu ajar kamu, oh yang tu bukan acting yang bagus lah, yang tu bad acting. Kami akan secara intrinsik, tak sengaja pun akan tahu this is not good acting, this is bad acting. Yang ini lakonan yang tak bagus. Saya tak nak dengar kerana saya tak percayai apa yang sedang dilakonkan. Niat dia tak sepadan dengan apa yang ditunjukkan. Okay? So semua orang
muda, tua, okay, dari bila umur yang memang muda, kami sudah tahu bagaimana untuk jadi pelakon yang baik, okay. So yang tu adalah keistimewaan kemanusiaan kami, ya. Kami sudah tahu bagaimana untuk buat lakonan yang bagus. Kami sudah tahu bagaimana untuk cuba mempengaruhi fikiran kamu. So, on that basis, pada tahap asas yang tu, tak ada beza di antara orang biasa dengan pelakon, kerana kami semua pelakon, kami semua boleh pelakon. Tetapi bezanya adalah pelakon tu memahami kepentingan training, kepentingan pengajaran, kepentingan belajar skill acting. Yang itu adalah penting. Dan yang itu akan membezakan skill yang biasa dengan skill yang memang bagus dan skill yang memang khusus untuk pertandingan yang akan terjadi ke tahap pertandingan yang akan menarik perhatian panel juri. Yang itu senang saja, sesenang tuan moderator, sesenang itu jawapan saya. Ya. Okay. Daripada apa yang kemungkinan sebagai tambahannya dalam penilaian untuk ke arah yang tertinggi di Malaysia setakat ini, both Cameronia Awards. Yes. Mungkin ada kita boleh kongsi bagaimana penjurian dan pemilihan untuk mengangkat naskah yang bertempiaran di seluruh Malaysia ni. Adakah mereka semua pergi tengok dan sebagainya untuk diangkat, untuk diisytiharkan atau dinobatkan sebagai pemenang? Okey, sebagai juri panel teater untuk ahli juri panel untuk World Cameron Arts Awards, saya boleh bagi tahu cara dia memang senang. Pemilihan panel juri penting dari berbeza segi, berbeza kepakaran. Tapi dari pendapat saya, okey, saya tak boleh bercakap dari pihak orang lain. Dari pihak saya, dari pendapat saya, bila saya pergi kepada pertunjukan dalam apa-apa bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina jika ada, bahasa Tamil jika ada, saya juga tak akan lihat buku program semua tu yang ada sinopsis semua. Saya akan masuk, duduk dan tonton, itu saja. Apa yang saya terima? Adakah saya mempercayai watak yang tak main? Adakah saya faham jalan cerita? Itu yang penting. Dan adakah perasaan saya, isi hati saya tersentuh? Am I touched? Am I engaged? Am I taught something? Am I shown something? Yang itu penting. Kerana jika pelakon tak faham dan tak ambil peluang untuk melibatkan saya dan perasaan saya dan emosi saya dengan apa yang mereka mementaskan, kamu sudah membazirkan masa saya. Sepenting itu. So untuk saya sebagai panel juri untuk World Cameron Arts Awards dalam area teater, untuk saya itu saja. Okey, betul ada banyak adalah untuk pelakon, untuk pengarah, untuk set design, light design, semua ada. Tetapi seperti Mu kata, saya memang suka ujar Mu tadi, pelakon. Dan pelakon yang memahami niat penghayatan watak yang betul. Dan jika yang itu betul, semua akan jadi. Naskah yang baik jadi. Naskah yang baik akan membantu. Pengarah ada basis ataupun asas yang memang kukuh dan memang kuat untuk membina persembahan yang bagus. So untuk saya, bila saya masuk teater untuk menonton show, itu saja. Saya duduk sana, saya cuba dengan sikap yang sebesar hati, as open-hearted as you can, to accept anything and everything that is shown to you. Kamu cuba terima dengan sikap yang terbuka. Terima, cuba memahami, dan lihat bagaimana mereka gunakan skill mereka untuk menjadikan pertunjukan persembahan yang kukuh.
Adakah mereka, okay, dalam bahasa Inggeris, with everything that they're doing, did they serve the text? Did they serve the show? Are they actually telling the right story? Adakah message mereka sepadan dengan apa yang memang diwujudkan oleh penulis dan nak disampaikan oleh interpretasi pengarang? Ya, itu penting. So actually, we are all in the same boat. Kami memang dalam boat perahu yang sama. Ya. Okay, terima kasih Saudara Chris. Maksudnya konsep dan format yang sama juga, walaupun ke mana kita berada, juri itu mesti ada dia punya pegangan dan juga dia punya akidah dia dalam jurian. Okey, mungkin untuk pusingan ini panel terakhir, Bung, saya pernah bercerita dengan Bung pernah menyusuri satu pertandingan yang lama di Indonesia. Ini saya ingat bukan kaleng-kaleng lah nak seorang juri sampai 30-40 dia punya persembahan untuk meletakkan satu persembahan yang besar dan terbaik daripada 40 peserta ni. Macam apa yang Bung boleh kongsi dengan penonton ataupun yang melihat di sini, tahap kewibawaan dan juga karismatik seorang juri dalam. Okey. Kalau di Jakarta biasanya ada 30, kadang-kadang berlaku sampai hampir 1 bulan. Seperti Jakarta yang dipilih oleh seluruh Jakarta. Ini kerja juri tidak semudah. Ya. Karena itu saya beritahu tadi, satu adalah di mana kumpulan-kumpulan di Malaysia amat beruntung. Kumpulan di Malaysia amat beruntung karena ada bajet dari kementerian, ada dikasih itu, dikasih ini. Di Indonesia tidak. You kumpulan, mencari sendiri modal, mencari duit sendiri, ikut pertandingan. Risiko you tanggung. Pihak Dewan Kesenian Jakarta akan memberi tempat di Taman Ismail Marzuki, akan menyediakan juri-juri. Dan juri-juri ini akan menilai, akan melihat pertandingan-pertandingan dengan berbagai naskah yang dibawa. Apakah naskah itu tafsiran dari barat ataupun naskah itu tafsiran daripada dalam negeri. Okey, dari itu kumpulan ini harus bersedia dengan latihan dia yang saya katakan tadi, aktornya dan sutradaranya harus bekerja untuk melakukan persembahan yang terbaik. Maka kalaulah skrip itu, kalau di Malaysia dibagi 1,5 jam, kalau 1,5 kamu lebih, saya tutup lampu. Jadi kalau macam tu, bagaimana karya pengarang? Kalau skrip itu 2 jam, hak pengarang itu bagaimana? Ya kan tidak, you ambil skrip mega-mega ke, adu ke 2 jam, ditampilkan 2 jam. Di sini mencabar kumpulan itu boleh bawa atau tidak skrip mega-mega itu. Atau tadi saya pernah beritahu dengan Chris, pernah kumpulan atau saya sendiri pernah bawa media terhadap Herodotus. 2 hours, 2 jam lebih. Silakan. Itu abad kolon Yunani. Bagaimana kumpulan ini bekerja? Lepas tu, Rizal bawa Oedipus, grup lain, King Lear. Itu semua skrip yang panjang, yang 2 jam, dan bagaimana melatih tubuh pelakon, memikirkan artistik, memikat di atas pentas. Proses kerja inilah yang dinilai dengan kumpulan-kumpulan lain. Dari sinilah tantangan kepada seorang juri, kepada satu kumpulan, kepada satu kumpulan dengan berbagai-bagai ekspresi, muzik dan sebagainya. Okey, ada kumpulan memang dia tahu kelemahan dia daripada segi aktor. Itu dia sebab ditambah muzik. Itu sebab
kalau di Indonesia ada music live untuk membantu para pelakon ini emosi, ya, bukan pakai kaset, pakai CD, tidak, live terus. Dia akan bantu menggugah perasaan pelakon, menggugah suasana hingga penonton terpegun. Seperti Chris tadi kan, saya tengok, saya nilai sampai tidak di jiwa saya. Saya lihat satu festival teater kanak-kanak, kumpulan daripada Iran, bahasa Iran, orang tua pelakon sebagai budak. Saya tidak tahu bahasa dia sebab bahasa Iran, tapi karakternya semua orang terpegun, bagus. Kan proses, saya panggilnya proses. Itu sebab setiap kumpulan akan melakukan proses kerja untuk pertandingan, bukan untuk persembahan. Persembahan ikut kamu, tapi ini pertandingan. Beza di Malaysia atau Singapura 1,5 jam. Kalau tak, saya tutup belangku. Jadi hak penulis, hak pengarah, hak pelakon. Kalau kita bawa skrip sama saya, di mana bulan Sorota, berapa jam ya? Saya tengok berapa jam. Di mana bulan Sorota sama saya? Ada 2 jam. 2 jam lebih. Ini mencapai tak kumpulan? Kalau dia boleh bawa di mana bulan Sorota di atas pentas dengan 2 jam lebih, jangan dipotong. Itu hak pengarah. Bagi ruang. Barulah. Saya ingat Pak Samad pun, terima kasih kan, karya dia diangkat. Kalau saya, janganlah menyeksa penulis, jangan menyeksa pengarah, jangan menyeksa pelakon. Karena karya orang dipotong-potong, dicincang-cincang. Jadi kalau pertandingan, juri akan potong mata. Kan? Sebab apa? Sebab skripnya sudah dicincang. Lebih masa ya. Lebih masa. Dialognya hilang. Habis kita bagi juri ni macam mana? Potong tak? Kadang-kadang kesian juga. Habis macam mana ni? Jadi saya kira pihak penganjur lah yang harus bagi ketetapan dan bagi ruang kepada kumpulan-kumpulan. Disitulah kita menilai kumpulannya yang terbaik untuk persembahan teater kita. Barulah mengangkat satu teater yang besar, ya. Jangan kita mengangkat teater yang besar, Rumah Fatimah, siapa lagi, Istana Budaya. Sedangkan kumpulan-kumpulan kecil ada yang bagus. Angkat. Kenapa tidak diangkat? Bagi ruang dan peluang. Ruang dan peluang Ya, ruang dan peluang. Dibantu. Inilah, dan juri melihat inilah teater Malaysia. Baik. Look for Malaysia. Baik, untuk mungkin rumusan terakhir saya bagi lebih setiap orang lebih kurang dalam 2 minit, 1 minit ke 2 minit lah. Okey, saya jemput saudara Aris untuk sebagai rumusan dalam perbincangan wacana seni ini. Baik, bila istilah penjurian ini memang tidak lari daripada keputusan dibuat, ketidakpuasan nanti timbul. 2 perkara ini tidak boleh lari. Kalau kita tengok anugerah yang antarabangsa sekalipun di Hollywood sepertinya mengangkat filem Korea yang presiden dia pun tidak setuju, kenapa tidak filem negara dia. Itu ketidakpuasan nanti akan timbul. Dua perkara ini seperti yang saya sebutkan tadi, bila rumah siapa berbunyi, itu pihak juri harus bertanggungjawab bila dia meletakkan satu penilaian. Jadi penganjur telah mengenal pasti juri, kepakaran juri untuk mengangkat sebagai juri dalam pertandingan yang dianjurkan. Jadi sudah tentu penganjur telah mengenal pasti latar belakang, kekuatan individu yang diangkat. Jadi soal timbul ketidakpuasan nanti itu biasa dalam penjurian. Kerana penjurian ini seperti yang saya sebutkan peringkat awal, ia terlalu subjektif untuk diperkatakan, dibahaskan dengan lebih meluas lagi. Jadi saya rasa
pun diangkat ataupun dilantik hanya pegang pada tanggungjawab yang telah diberikan. Saya rasa itu sudah kuat, sudah berdiri dengan apa yang telah faham dengan apa yang dimaksudkan, apa yang dihasrat oleh penganjur. Saya rasa cukup untuk mempertahankan sekiranya berbangkit perkara-perkara selepas pertandingan. Jadi saya rasa itu saja, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada penganjur kerana mungkin perkongsian ilmu yang kreatif untuk saya kita kongsikan bersama, dan saya harap benda ini akan berterusan untuk lebih mencanda-binda lagi pada akan datang dalam isu-isu yang lain juga yang boleh kita bahaskan, terutamanya mengangkat generasi seni teater kita. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya Saudara Chris. Okey, tuan-tuan, puan, penonton sekalian, ini adalah pertandingan, bukan pertunjukan. Yang itu bermakna bila panel juri lihat dari segi pertandingan, competition, kami dibagi tugas, dibertugaskan untuk melihat bagaimana mereka menggunakan pengetahuan mereka, asas ke, expert ke, experience ke, tak berpengalaman ke, untuk menjanakan persembahan, menyampaikan persembahan, menyampaikan interpretasi pengarang, menyampaikan naskah penulis. So, it is a competition, and we are looking at how well kamu guna all of your skills, your training, your education, your experience untuk menjadikan satu entry pertandingan yang bagus daripada apa-apa segi. And that must, and yang itu mustahil. Kerana jika kamu ada jika kamu lihat semua isu dan challenge yang sudah dibentangkan dan dibahaskan dan dibincangkan tadi dari segi itu, yang ini adalah competition, yang ini juga adalah opportunity atau peluang untuk semua peserta untuk menunjukkan yang mereka memahami apa yang diperlukan, dan mereka juga boleh mewujudkan semua faktor yang tu cukup. Ya. So, tapi memanglah tugas panel juri memang susah, berat, ya. Tapi ya, we also need to look at it from that opinion as well. Okay. Okey, terima kasih Saudara Chris, dan seterusnya yang terakhir Saudara Bob. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan saya minta maaf, karena ini satu perkongsian yang kita boleh sharing kepada semua yang tengok. Ya, karena pada saya untuk menjadi juri bukan kerja yang mudah. Ya, karena dipertanggungjawabkan oleh pihak penganjur untuk menilai apa yang mereka minta kepada pihak juri. Dan tugas juri melihat kepada pertandingan atau festival yang diadakan di atas pentas. Kepada kumpulan yang nak ikut pertandingan atau festival, ialah persiapkan diri dan kumpulan itu sebaik mungkin, seperti yang kita bincangkan tadi. Saya ambil kesimpulan dari soal skrip, penafsiran, penelitian skrip, dari soal aktor, dari soal pengarahan, elemen-elemen lain, artistik, musik dan desain. Jadi, kalau ini dikerjakan dengan sebaik mungkin, juri puas hati, ya, penganjur puas hati dan kagum, maka ia akan mencapai tahap yang diperlukan. Kalau pencapaian itu tidak sampai, berarti pertandingan itu tidak sampai apa yang dimaukan. Kecuali anda buat persembahan, terserah kepada kumpulan-kumpulan. Tapi kalau berbicara tentang pertandingan atau festival, apa kehendak
tuan rumah, tak penganjur, apa yang dimaukan kumpulan-kumpulan itu harus baca jelas, harus tahu jelas apa yang nak dipentaskan. Tak kira apa jenis, cerita kanak-kanak, cerita moden, cerita tradisi, India, Tamil, tidak kira. Ya, apa yang mereka nak ada buat dengan baik, dan para juri saya kita yang sudah diberikan tanggungjawab harus melakukan sebaik mungkin tanggungjawab itu untuk dinilai sebaik mungkin. InsyaAllah, kalau bagus untuk diri kamu, bagus untuk kumpulan kamu. Kalau tidak bagus itu, seperti sahabat kata, itu hanya sebagai satu penilaian, bukan berarti bila tidak bagus terus kamu berhenti dalam bidang teater. Itu berarti kamu nak ikut pertandingan sahaja. Ada pertandingan nak ikut, lepas itu tak ada. Tidak, dia sama aja, festival teater ke, akademik dangdut ke, tak bagus dia buat recording, dia jadi artis dangdut, kan? Kalau tak ada, dia jadi artis pelawak. Tak seharusnya dia tidak bagus, dia stop. Jangan, bakat ada, ruang ada, teruskan agar menyemarakkan teater Malaysia kita itu dalam segi pembangunan, pendidikan dan masyarakat yang ada di Malaysia dengan bantuan Persatuan Teater Malaysia dan Teater di Malaysia. Hidup teater kita. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Rombong. Ya, tuan-tuan dan puan, pada hari ini, petang ini, alhamdulillah, syukur atas nikmat dan limpah Allah, diiringi dengan hujan lebat pada petang ini. Wacana seni, penjurian dan pemmarkahan dalam pertandingan teater dalam siri Festival Seni Teater Malaysia 2020, progres di dalam talian pasca COVID-19 telah sampai di penghujung dan melabuhkan tirai dalam perbincangan ini. Pihak pengajuan mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Hari Osman, saudara Christopher Lim, dan juga saudara Muhammad Yani Kasian atau Pembo Kajen. Dan dengan itu saya selaku moderator pada petang ini mohon maaf jika ada kurang lebih daripada perbincangan wacana seni pada petang ini. Dan seterusnya saya menyerahkan majlis kepada Puan Kursi Majlis. Dipersilakan. Ya baiklah, alhamdulillah selesai sudah siri bicara wacana seni, minta maaf. Selesai sudah wacana seni, penjurian dan pemmarkahan dalam pertandingan teater yang kita lihat tadi memang sangat hangat perbincangannya tadi. Itulah dia. Itulah bagaimana juri-juri membahaskan atau memberi markah dalam setiap persembahan yang mereka juri. Tidak hanya mereka berdiam diri, mereka pasti akan berdiri dengan sendiri terhadap pendapat masing-masing untuk penjurian terhadap sebuah persembahan teater. Jangan nampak senang. Kenapa kita bersoalan? Kenapa juri itu macam tu? Kenapa bagi benar? Kenapa dia kalah? Yes. Hari ini kita dah dengar semua, dan kalau anda nak lebih pasti, nak lebih yakin bagaimana penjurian, pastikan kita berjumpa dengan orang yang betul. Jadi boleh rujuk kembali video ini bersama dengan para panel kita yang sangat arif bijaksana. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Arif Osman, Encik Christopher Lim dan juga Encik Muhammad Yani. Dan juga terima kasih kepada moderator kita Abang Iwan Din yang menenangkan juri-juri kita supaya tidak bergaduh. Baiklah, terima kasih diucapkan juga kepada penganjur Persatuan Teater Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan semua yang terlibat. Akhir sekali, anda semua, kita dalam pandemik ini, pastikan kita patuh dengan SOP, jaga jarak sosial, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.